Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sementara tunggu semua yang lain, saya nak on dulu dekat Facebook page. Sekejap, saya setting dulu. Okay, share, copy link. Okay. Copy link. Okay. Okay, dah 9.46, dah lambat. Lambat seminit. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasahbihi ajmain ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ini untuk kita meneruskan siri diskusi ilmu saham, tajuk yang ke-25 dah. Okey, ada 5 lagi tajuk last. Lepas tu kita dah habis dah siri diskusi ilmu saham. Yang mana kita start bulan berapa hari tu masa tu COVID COVID dah jalan dah sebenarnya kan masa tu. Saya pun lupa dah beberapa bulan lah kita start kan. Bila tu tajuk pertama saya pun lupa dah tajuk pertama bila kita start. Tapi alhamdulillah kita dah berjaya kupas beberapa tajuk-tajuk penting yang saya rasa penting lah. Tak tahulah tuan puan rasa macam mana kan. So saya tengok balik kita punya PowerPoint. Okay, saya just nak tunjuk je apa yang kita dah pernah discuss sebelum ni. Saya share dulu screen. Okay. Kita dah discuss dari atas pengenalan kepada pasaran saham. Ini memang siri diskusi ilmu saham ni saya punya plan memang untuk introduction level. Maksudnya untuk tuan-puan yang baru nak berkenalan dengan pasaran saham. Okay? Baru je nak berkenalan dengan pasaran saham. Kalau sekiranya tuan-puan dah ada asas, dah mula trade apa semua sekali, then boleh follow kita punya siri diskusi counter-counter lah. Sebab biasanya kalau yang tuan-puan yang dah mula trade, memang dah kenal dah kan macam mana cara nak trade apa semua sekali kan. So masa tu baru kita dah nak lebih fokus lagi untuk discuss counter-counter lah kan. So yang ini siri diskusi ilmu saham ni saya lebih fokus kepada asas. Maksudnya kita baru nak berkenalan dengan pasaran saham, dan kita go step by step sampailah kita nampak keseluruhan dia punya structure dia, apa sebenarnya pasaran saham ni kan. So
Hari ini adalah topik yang ke-25. Sebelum itu kita discuss tentang persediaan awal sebelum waktu Super Bowl, yang mana kita dah nampak indeks dah mula buat kenaikan yang cantik dan ada possibility untuk cecah 17, tapi sekarang buat masa sekarang indeks sedang buat retracement lah. Okey. Kalau kita tengok saya buka indeks punya chart sekejap. Kita tengok sebelum kita masuk topik. Okey. Kalau tengok daily punya tengok weekly kan, indeks memang dia buat retracement sementara, okey. Tapi ini dia retracement ni saya nampak dia macam temporary je lah, okey, sebab dia punya wave dia masih nak naik ke atas. Tapi pergerakan harga memang dalam bentuk zigzag, maksudnya naik turun, naik lagi, turun dan naik lagi. Itu dia punya normal pergerakan harga. Cumanya kalau dia naik straight, manjang, semua hijau je tu macam tak logik kan. So dia kena buat retracement. Okay, dia kena retrace, baru dia akan naik lagi tinggi, retrace, baru naik lagi tinggi. So kalau tengok generally, index memang masih lagi dalam bullish punya wave lah. Okay, dia masih lagi akan naik lah. Okay. That's why kalau tuan-puan nak betul-betul belajar macam mana cara nak baca pergerakan harga, sebaik-baiknya belajarlah Elliott Wave. Okay, sebaik-baiknya belajarlah Elliott Wave. Dan memang dalam grup memang saya ada ajarlah secara detail kan. Cumanya kalau nak buat kelas yang 2 hari tu, buat masa ni saya tak sempat lah untuk sepanjang Disember ni memang saya betul-betul busy. Kalau ada yang berminat nak belajar betul-betul detail tentang Elliott Wave dan nak trade, sama ada tuan-puan nak intraday ataupun nak swing ataupun nak invest menggunakan wave, memang okey. Memang kita boleh buat kajian tu dengan secara detail dan kita boleh decide. Okey. Baru tuan-puan nampak sebenarnya generally apa yang chart ataupun harga sesuatu chart tersebut akan pergi. Macam kita boleh buat projection lah ke mana dia pergi kan. Okay. So baru-baru ni pun hari Ahad semalam lah kan. Hari ni hari Isnin, semalam. Saya pun baru je habis sesi revision kelas dengan Cikgu Azizun. Dia memang ajar quite detail lah berkenaan dengan wave lah. So saya dapatlah tambah lagi saya punya kefahaman lah tentang wave kan. So maksudnya kalau kita dah tahu, bila kita buat revision macam tu, kita hadir kelas yang diajar pula oleh master kan. Dia memang master lah kan, certified Elliott Wave analyst. So kita lebih nampak lah kan, lebih faham dan lebih jelas lah sebenarnya kan. Okay. So apa yang saya nak tunjuk kat sini, so persediaan tu sepatutnya dah kena ada lah dari sekarang lah. Kalau sekiranya tuan-puan belum ada akaun CDS, buat cepat-cepat. Lagipun sekarang M+ dah memang buat online punya sistem dah. Okay, so kita dah tak perlu dah nak isi borang yang macam dulu-dulu kan, isi borang salah kena reject, dah salah pula tunggu lagi sebulan barulah dapat dia punya buat pembetulan tu kan. Kalau online sekarang, kalau ada kesilapan immediately M+ akan hantar email bagi tahu okey silap kat sini buat correction. Memang cepat, semua online dah, tak perlu melibatkan print borang, tanda tangan, post dan sebagainya. Jimatlah dari segi kos posting apa semua tu kan memang jimat. And then masa yang diambil memang M+ janji sebenarnya dari awal dia nak bagi macam dia punya SOP dia lah kan, lebih kurang dalam 5 hari, tapi disebabkan oleh terlampau ramai yang apply, dia jadi 2 minggu lebih juga. So even permohonan online pun still M+ ambil masa dalam 2 minggu hingga 4 minggu juga untuk check and approve. Kalau ada sekiranya kalau ada macam kesilapan kan dari segi file yang kita attach macam IC dan bank statement ada silap, ataupun masa isi borang tu ada silap kan, tak sama nama dengan IC ataupun alamat tak sama dengan IC dan sebagainya. Kalau dah ada correction tu, pembetulan tu memang akan ambil masa delay sikit lah. Mungkin dalam 3-4 minggu jugalah kan untuk siap. Tapi overall memang dah mudah dah. Okay? Kita pun dah tak perlu dah nak isi borang apa semua sekali yang secara normal. So just online je semua dah settle dah. Okay? So kalau tuan-puan belum ada, boleh tengok saya punya laman web lah kalau nak buka account, ataupun boleh PM saya direct pun okey. Okay? Dekat saya punya channel ni pun, channel yang Telegram ni pun saya dah letak dah sebenarnya nak buka akaun CDS tu kan. Type je CDS. Ni saya dah letak dah link yang dekat situ, just tekan je link tu terus akan pergi ke
web M+ untuk isi borang. Okay. So tajuk malam ni sebenarnya tajuk ni kebetulan sebab last week saya dah buat siri baru. Okay, siri baru. Sekejap saya buka satu laman web conteng-conteng ni. Laman web pula saya punya PowerPoint. Conteng-conteng. Nama PowerPoint tu conteng-conteng kan. Okay. Ni. So ini saya kena buat asing dah sebenarnya. Tak boleh dah guna tak boleh dah guna PowerPoint conteng ni. Kena buat PowerPoint yang asing dah sebenarnya. Tak apa, nanti saya ambil masa lah untuk buat. Dah approve, okay. Dah approve, nanti PM saya untuk saya invite masuk dalam grup klien. Dalam grup klien saya dah sediakan e-book percuma. Saya dah sediakan video-video penerangan cara guna platform, macam mana cara nak baca sentiment market, macam mana nak tengok announcement yang ada dalam pasaran. Ada lagi beberapa video lah, ada banyak lah, mungkin lebih daripada 10 video penerangan. Yang paling penting sekali video cara nak gunakan platform M+ secara detail saya dah sediakan dalam grup klien. Tak khas untuk saya punya klien sahajalah. And then kita pun ada discuss counter jugalah, cuma saya tak discuss detail sangatlah. Okay. Yang lebih detail dalam grup online coaching lah. Okay. Itu memang saya punya first priority lah kat situ. Best statement M+ nak tengok apa? Nak tengok muka depan je. Muka depan sahaja. Tak perlu slip gaji apa semua, tak perlu. Bank statement tu kalau Maybank kan online bank statement, saya bagi contoh. Sementara kita nak masuk topik ni, saya tunjuklah sikit ya. Sedikit buka account. Okey, saya dah sediakan satu channel Telegram. Dalam channel ini saya dah letakkan dia punya video dan penerangan-penerangan apa yang perlu disediakan. Sebagai contoh, kalau tuan-puan ada bank, contoh bank Islam, ini sahaja yang diperlukan. Dia tak perlu nampak sampai complete transaction apa semua, tak perlu. Yang penting ada nama, ada alamat, ada logo bank tu, nama bank tu kan. And then ada nombor account, itu sahaja. Okay, itu sahaja. Dia kalau Maybank yang even kita crop yang ini sahaja pun, itu pun dah mencukupi dah. Tak perlu nak ada detail transaction berapa juta dalam account tu, tak perlu. Okay. Sekarang kita kena sebut juta-juta dah sekarang ni kan. Okay. Yang penting ada nama bank. Kalau Islamik, Islamik lah dalam nak isi borang tu kena isi Islamik. Make sure kita punya online bank statement ni kita tak tersilap. Kadang kita tengok sini hanyalah Maybank sahaja. Tapi kalau isi dekat form M+, kita tulis Maybank Islamik. Dia silap lah kat situ. Kalau sini Maybank Islamik, kita kena isi Maybank Islamik juga dekat form M+ tu. Okay? Kena tengok betul-betul. And then nama kita, alamat, nombor account, itu sahaja. Itu sahaja yang penting. Asalkan ada ni semua, nama bank, nama kita, alamat, nombor account, itu pun dah cukup dah. Okay, tak perlu nak detail sampai 3-4 bulan, tak perlu. Hantar PDF boleh, tak ada masalah. Okay, hantar PDF pun okey. Tapi M+ just nak tengok yang muka depan sahaja, tak perlu detail sangat. Okay. Ni pun sama kalau CMB. Yang penting ada nombor account, nama, alamat, then nama bank. Itu dah okey dah. Okay. Kalau sekiranya ambil manual dekat bank, kita pergi ambil dekat bank, make sure ada nama pegawai bank, tanda tangan pegawai bank, chop bank, ataupun yang penting ada chop nama pegawai tu. Okay, nama chop nama pegawai dan nama dia dan tanda tangan dia. And then nama bank lah, nama bank, sama ada chop nama bank ataupun ada nama bank terpampang kat situ, itu pun dah cukup dah. Tak perlu nampak lah berapa juta duit kita yang ada kat dalam tu kan. Okay, and then saya punya referral tu masukkan dekat DR code ni. Just isi yang DR code sahaja, R408 untuk klien saya. Kalau bukan, kalau contoh kalau under MR, marketing representative, contoh macam Dr. Najib kan, saya punya MR, isikan dia punya reference code dia, MR marketing representative 408 001 untuk Dr. Najib. Kalau tak bukan under Dr. Najib, just under saya je, just letak saya punya code je lah. Okay, itu dah cukup dah. So apa lagi ya? Tapi yang paling penting tuan-puan masuk je dalam ni, saya punya Telegram channel. Paling mudah saya tempel je lah dekat bahagian komen, nanti tuan-puan tengok je lah. Saya ambil ni, copy.
Saya pastekan dekat bahagian komen, nanti tuan puan tengok. Okay. Kalau kantoi juta-juta tak apa. Kalau kantoi sen-sen tu tengok baki 10 sen sahaja. Itu sedih sikit lah. Okay, nak kena jumpa air sinar apa? Air sinar apa? Air lestari air sinar. Itu yang Minah tu kan. Sekarang ni ambil masa sikit nak approve dalam 2 hingga 4 minggu. Tu yang Plus cakap lah. Okay. Sebab terlampau banyak permohonan baru. So semua orang nak kejar ni Super Bowl ni kan. Last week kalau saya tak silap. Last week dikatakan indeks naik. Okay, yang sebelum ni kan. Yang indeks naik kau-kau tu. Dikatakan main parties yang tolak kenaikan indeks sebanyak 700 juta punya volume adalah daripada retailers. Okay, adalah daripada retailers. Power tak? Ikan bilis ni power kan? Bilis beramai-ramai bergabung jadi bilis besar. Dia tak jadi jerung kan? Dia jadi bilis besar. Tapi bila bilis ramai-ramai bergabung, dia boleh push tapi dia tak boleh sustain. Okay? Untuk sustain, dia mesti institution ataupun foreign fund. Sama ada institution atau foreign fund yang akan sustainkan level price. Tapi bila bilis ni, kita ni retailers boleh push tapi tak boleh nak sustain. That's why dia senang drop. Okay, that's why kalau counter goreng yang hanya digorengkan oleh retailers, dia tak sustainable. Okay, dia cuma naik and then dia terjun lah. Sebab yang menyebabkan harga tu sustain adalah jerung. Okay, jerung-jerung ataupun institution lah kan. Institution yang ada dekat pasaran. Okay. Topik pada malam ni sebenarnya saya dah sentuh sebenarnya sebelum ni. That's why saya macam santai-santai je lah malam ni, kita menyembang je lah tengok apa yang ada. So seperti biasa, kalau sekiranya kita nak trade dengan sempurna ataupun kita nak menjadi seorang traders professionally, kita kena ada tools yang lengkap ataupun kelengkapan yang lengkap. Okay. Apakah yang membezakan seseorang dari segi dia punya kerjaya dia adalah kelengkapan yang dia pakai. Sebagai contoh kan, macam dulu saya adalah seorang dentist. Apa yang membezakan seorang dentist dengan seorang plumber? Okey. Apakah yang membezakan seorang dentist dengan seorang plumber? Okey. Yang membezakan adalah dia punya tools yang dia pakai. Okey. Dia punya tools yang dia pakailah. Okey. Kalau macam plumber kan, dia pakai juga dia punya simen dia kan. Nak tampal apa-apa yang bocor-bocor tu kan. Apakah tools yang digunakan? So, apakah yang membezakan seorang traders dengan lain-lain kalau sekiranya tuan-puan jadikan trading sebagai kerjaya ataupun part-timers, apakah yang menjadikan seorang trading tu ataupun traders tu berjaya adalah dia punya tools lah. Okay, traders. Apakah tools yang digunakan oleh traders? Kita kena tanya kan. Apakah tools yang digunakan oleh traders? Okay, kalau sekiranya tuan-puan adalah investor. Okay, investor bukan main campak-campak je kan. Investor paling cerewet sebenarnya. Kalau dalam banyak-banyak kategori traders ni ataupun pedagang ataupun pelabur saham ni, yang paling cerewet sebenarnya adalah investor. Kenapa? Sebab investor dia tak masuk banyak counter. Dia nak pilih dalam 10 ataupun 5 counter yang dia kaji, dia nak hanya pilih satu saja. Dan apabila seseorang investor dah pilih satu dan masuk, dia akan hold lama selama mungkin. Paling-paling kurang pun 1 hingga 5 tahun. Dia akan hold selama yang mungkin dan dia akan dapatkan maksimum capital gain daripada counter tersebut. Okay? Itu adalah seorang investors. So, apakah tools yang digunakan oleh seorang investors? Okay? So, yang membezakan seorang traders, seorang investor, seorang plumber atau seorang dentist adalah tools yang digunakan. So, tuan-puan tahu tak apakah tools ataupun peralatan lah kan? Kalau tak faham bahasa English kan? Oh, my English kan? Saya terjemahkan dekat sini. Tools ni maksud dia adalah peralatan lah kan? Okay. Tools adalah tu.
Tools adalah peralatan. Apakah peralatan yang digunakan? Okey. Ahli-ahli grup boleh, ahli grup dah tahu dah apa benda nak pakai kan. Rakan-rakan yang lain lah kan. Air sinar super bilis. Bilis-bilis bergabung jadi buntal lah. Buntal tu dia kembung je masuk air. Dia kembung masuk air je kan. Bila dah picit perut dia keluar balik air jadi kurus balik. Itu kembung. Itu buntal. Tak kuat. Okey. Tools adalah peralatan yang digunakan. So, secara umumnya seorang traders, kalau kita nak trade lah kan, dan kita nak trade dengan berjaya, sekurang-kurangnya yang paling penting sekali, kena ada akaun saham lah, akaun CDS tu. And then trading platform lah kan. Ini paling penting sebab kalau tak ada benda ni macam mana nak membolehkan tuan puan trade, okey? Nak tekan kat mana buy, nak tekan kat mana sell, nak masukkan duit macam mana kan? Nak deposit duit, nak beli saham tu kena ada tempat kita nak deposit. Kalau kita nak beli saham unit amanah kan, kita masukkan duit dalam ASB. ASB tu adalah satu tools, okey, satu kemudahan ataupun satu peralatan untuk kita membuat pelaburan. Tapi yang pelaburan yang selamat lah kan. Bukan nak kata pelaburan saham ni tak selamat, tapi dia ada risiko dia. Okey. So apakah tools yang seterusnya kita kena ada? Obviously kalau kita as a traders, kita kena ada charting tools. Okay, charting. Nak kena buat kajian chart. Kalau sekiranya tuan puan seorang traders, tuan puan tak ada charting tools, macam mana tuan puan nak buat kajian chart? Charting tools ni dia ada banyak, ada yang free. Yang free ni yang diberi, kadang M+ pun ada bagi kan, dia punya free. Ada yang berbayar. Okay? Tapi kalau sekiranya kita serius nak trade dengan berjaya, kita kena gunakan yang features dia lengkap. Okay? Kebanyakan yang free ni dia tak banyak features. Okay? Ada tapi very basic features. Okay? Kalau yang berbayar ni, at least kita dapat pilih. Okay? Kita dapat pilih manakah charting tools yang terbaik dengan kita sebab kita bayar. So once kita bayar, nak gunakan, kita deserve untuk dapatkan features-features yang disediakan lah kan. Kalau macam TradingView, dia ada certain level, sama ada dia punya basic yang free ataupun yang pro atau pro plus atau premium. Kalau tuan puan nak dapatkan yang full features, yang advance, yang memang banyak kegunaan, saya recommend pakai at least Pro Plus dan ke atas. Okay, Pro dah okay, tapi Pro Plus lagi better lah. Okay, tapi the best always premium lah. Cuma harga dia harga dia premium lah kan. Tapi hari tu nasib ada Black Friday, dapatlah 1,000 lebih. Dia 1,400 ke 1,500 untuk setahun atau 12 bulan macam tu kan, 12 bulan lebih sikit. Okey, tak mahal sangat lah kan. Sekali trade kan dah 2-3 ribu. So okey je. Sekali trade dah dapat cover dah kan. Okey. Kalau seorang investor, apa tools yang paling penting? Obviously annual report lah. Okay, annual report company tu memang betul-betul important. Amat penting. Okey. Selain daripada tu QR report dan sebagainya lah kan. Okay, and then dan lain-lain lah. Itu untuk investor. Dan banyak lagi lah. So kalau macam dalam grup nanti saya akan saya plan dalam permulaan tahun 2021 dan ke atas lah kan, start je tahun baru, saya akan ajar value investing. Okay, value investing pro lah, maksudnya ini VIP. So saya akan ajar tajuk ni. So dia ada banyak topik yang saya akan tekankan, tapi yang paling penting sekali adalah kita nak belajar macam mana cara kita nak baca company tu, nak baca dia punya financial dia macam mana, income statement dia macam mana kan, balance sheet dia, nak baca dia punya cash flow dia macam mana kan, nak tengok annual report tu, apa benda penting yang kita nak tengok kat dalam tu. And then once kita dah faham cara nak baca annual report, dia punya financial statement dia semua sekali, kita nak tengok financial ratios, apa yang penting, apa yang tak penting, EPS dia, ROE dia, ROCE dia, EBITDA dia kan. And then nak baca dia punya asset test ratio dan sebagainya, asset to debt ratio, apa lagi, PE dan lain-lain lah, ada banyak lah ratio-ratio tu kan. Itu nak kena belajar. Okay.
Dia tak akan datang dengan sendirinya tiba-tiba kita dah pandai, tak. Dia kena belajar lah. Okay. So as a traders, kalau betul-betul tuan-puan nak berjaya, sekurang-kurangnya kena ada account CDS, kena ada trading platform dan kena ada charting tools. Charting tools ni lah yang kita kena pilih yang terbaik untuk kita. Saya tak boleh nak cakap, saya tak boleh nak bias. Macam sebab saya pengguna Tegar Trading View, saya tak boleh nak macam mana nak cakap, tak boleh nak memaksa lah semua orang pakai Trading View, tapi personally saya suggest guna Trading View sebab dia user friendly, banyak features, and then ada feature-features yang penting, contoh macam kita boleh buat indicator kita sendiri kan, and then yang paling bagus ni dia lebih kepada social platform untuk traders. Okay, sebagai contoh kan, kita boleh tengok dekat bahagian, saya buka yang dekat Trading View ni, monitor saiz berapa inci. Saya pakai 2 monitor saiz 47 inci, 2 monitor saiz 32 inci. Saya ada 4 monitor. Kita tengok. Mana nak pergi home. Kita pergi home, laman utama. Okey. Apa yang best dekat Trading View ni, kita ada idea ni. Idea yang diterbitkan oleh traders di luar sana. Okey. Sebagai contoh, sekarang pengarang teratas Dr. Najib. Dr. Najib ni saya punya geng jugalah kan. So dia punya counter kalau tuan-puan tengok memang okey. Okay, memang okey. Sebab Dr. Najib ni adalah certified technical analyst punya holder. Dia certified. Okay, dia ada MSTA. And then dia punya kajian technical analysis memang yang betul punya lah. Okay, yang bukan yang cincai-cincai punya lah. Okay, memang betul lah ikut dia punya skema punya, textbook punya. Okay, boleh tengok. Okay, boleh tengok. Sambil-sambil saya duk promote lah ni kan, Dr. Najib ni. And then Dr. Najib pun saya punya MR jugalah kan. Okay, so boleh tengok-tengok. Okay, banyak counter-counter yang diberi yang okey. Tuan pun boleh tengok. So itu salah satunya daripada kelebihan yang ada dekat Trading View. Kalau kita malas nak buat kajian, kita tengok orang punya kajian. Okey, apa yang orang kaji itu kita tengok, baca. Macam mana dia punya kajian kan? Kenapa dia buat macam tu? Sebab dia bukan setakat ada chart je. Dia ada penerangan sekali dekat bawah tu kenapa dia letak macam tu. Okey? Ni. So tuan-puan boleh baca. Awal-awal dulu saya memang rajin lah buat kajian-kajian semua. Tapi makin lama dah makin banyak klien, dah ramai, ahli grup pun dah semakin banyak kan. So saya tumpukan kepada ahli grup sahaja. Saya dah tak post dah dekat sini. Okay. So apa-apa kajian tuan-puan boleh tengok dalam grup lah. Kita punya grup lah. Okay. Macam ni kan. Even dia buat coret-coret kan. Even dia buat simple-simple macam ni kan. Still tuan-puan boleh tengok. Okay. Dan boleh ambil idea-idea tersebut. Okay. Kalau malas nak buat kajian sendiri, tak ada masalah. Boleh tengok kat situ. Okay. Apa lagi yang menarik? Sebab tajuk pada malam ni adalah Trading View Chart Analysis Tool yang power kan. So nak bagi tahu yang dia ni power, kita kena tengoklah fungsi-fungsi yang ada ni kan. Apakah features yang ada kat dalam Trading View ni. So selain daripada idea, yang kalau tuan-puan buka dan register je Trading View, ini yang tuan-puan akan nampak kan. So apa yang menariknya, satu lagi adalah dia punya screener. Okay, penyaring. Okay. Screener ni kita boleh decide berdasarkan kriteria yang kita nak. Okay, sebagai contoh, even Trading View pun dia dah ada tahu dia punya default screener. Contoh, volume. Peneraju ni leading lah kan, leading volume. The most profit, paling untung kan, paling rugi. Ini bahasa Melayu payah sikit. Okay, dividen tinggi, nilai tertinggi 52 minggu. Okay, highest 52 weeks high. Okay, lowest 52 weeks low kan. Paras tertinggi yang baru ni normally breakout lah, new high lah kan. Volume luar biasa kan. Terlebih beli, overbought. Terlebih jual, oversold. Perolehan saya tak tahu ni. Okay, kita boleh modify berdasarkan apa yang kita nak. Sebagai contoh, saya ambil nilai tertinggi 52 minggu. Okay, kita tekan.
kita boleh nampak dekat bahagian penapis ni, okey, dia punya filter dekat situ kan. Okey, kita boleh modify apakah nilai yang kita nak masukkan. Kita boleh ambil sama ada kita nak ambil semua kriteria untuk kita buat kita punya own screener ataupun filter, ataupun kita just nak ambil yang fundamental sahaja. Contoh kan, EPS bawah berapa sen, EBITDA berapa kan. And then kita nak tengok PE, ada tak PE. Oh, tak ada financial ratio kat sini. EPS yang ni yang futures EPS. Jumlah hutang. Ni ada kat sini jumlah hutang. Aset semasa, hutang bersih. Tapi saya tak pakai sangatlah yang ni. Saya lebih kepada ni untuk kasar kan berapa-berapa. Okay, kalau kita just nak make sure yang kita punya counter tu memang confirm counter yang tak rugi punya counter, ambil yang counter yang untung sajalah. Okay. And then kita masukkan technical. Technical ni kalau letak kat sini, untuk perubahan ni adalah harga lah. Okay, harga kita nak berapa harga dia. And then awesome oscillator boleh masukkan. Donchian channel pun ada, exponential moving average pun ada, 5, 200, 100 kan. Donchian channel ada, ni EMA kan, exponential moving average 10, 20, 30, 50. Ichimoku ada, MACD pun ada kan. Kalau tuan-puan gunakan MACD boleh decide lah kan, dia nak cross berapa-berapa level tu kan. Okay, ni MACD signal, ada momentum indicators pun ada. Ni simple moving average 200, 100, stokastik pun ada. Okay, ni parabolic SAR pun ada. Semua ni kita boleh masukkan. And then cuma satu je lah, kalau sekiranya tuan-puan dah memang advance, okay, dah memang betul-betul advance lah kan, nak buat sendiri punya kriteria tak dapat. Okay, maksudnya kita punya sendiri kriteria. Contoh kan, contoh kita nak masukkan momentum indicators. Okay, kita tengok kat dalam ni ada momentum, tapi dia letak momentum 10 sahaja. Okay, tapi kalau tuan-puan memang dah advance, tahap yang memang dah power sangat-sangat dah, super power punya, kita tak nak 10, kita nak momentum 5. Okay, kita nak momentum 5. Tapi tak ada dalam ni, yang ada hanya momentum 10. So tak dapat lah. Itu je saya nak cakap kan. Kalau kita nak yang custom made screener buat masa ni tak dapat. Even saya pakai premium pun tak dapat juga. Okay, saya ingat hari tu sebelum saya ambil yang premium, kita dapatlah buat custom made kan, tapi tak dapat. Okay, cumanya kalau let's say kita dah ada indicators kita sendiri, macam saya pakai ni, sebagai contoh kan, saya ada indikator ni E2S, iaitu indikator entry exit signal kan. Saya buang dulu semua lukisan. Kita ada indikator entry dan exit signal ni. Okay, indikator ni kita boleh buat dia sebagai alert. Okay, kita boleh buat dia sebagai alert. Sebagai contoh, saya ambil dekat sini. Okay, ni alert ni yang gambar jam ni kan. Okay, saya letak ni, saya ambil cipta pemberitahuan. Contoh saya nak pakai time frame 1 hour. So kita punya alert dia akan bagi alert apabila dia dia menepati rukun ataupun indikator yang kita letak ni pada time frame 1 jam. Okay, saya pun letaklah 1 hour punya ni. Okay, and then kita pilihlah indikator yang kita nak masukkan. Saya nak masukkan E2S. Saya nak letak sini entry. Okay, ni kita biar je lah mana-mana lah. Okay, meditasi apa semua ni tak perlu dah ni. Bagi je E2S kat sini. Dia tak perlu re-entry ni. Sekejap saya cuba. Berentasi. Lebih kurang lah macam tu lah So kita boleh adjust lah macam ni. And then tuan-puan letaklah message kat sini. Contohnya kalau dah ada entry segala tu, tekan je entry. Okay, boleh cipta. Ataupun tekan batal. Ataupun yang bagus lagi, kalau sekiranya kita buat garisan ni macam ni kan. Kita buat garisan macam tu. So kita nak supaya garisan ni dia ada alert. Okay, kita boleh letak kat sini. Nampak ni jam ni kan, tambah pemberitahuan ni. Okay, bintai merentasi garisan tu. Garisan yang kita letak tadi tu. Mana tah? Jangan saya buat ambil. Ni kan.
Di garisan ni sekali je. So apabila dia merentasi ke atas, garisan tu yang kita letak tu, dia akan trigger lah. Okay, dia akan trigger alert. So kita tahu dia dah trigger alert yang kita dah set. Maksudnya dia akan trigger apabila harga naik ke atas kita punya downtrend line ni. So kita dah tak adalah macam tertinggal lah. Maksudnya kalau dia dah break downtrend line yang kita buat ni, dia dah alertkan kita awal-awal. Okay, macam tu lah. Okay. Bintai kejam, bintai tak kejam. Dia memang dah cukup dah dia punya pergerakan dia kan. Okay. Ni wave 5. So dia drop lah. Dia dah habis dah wave 5 dia. Okay. Nampak tak ni exit signal tu? Kalau kita gunakan signal yang ada, dia dah ada exit. So kalau kita tak keluar dekat exit tu, kita tak follow lah dia punya signal ataupun trading plan kita kat situ. Okay. Macam mana trading view dapat Malaysia punya? Okay. Macam mana nak dapat Malaysia punya kan? So first, kalau tuan-puan nak gunakan masa nyata, syarat dia pertama sekali, saya kena letak kat sini. Kalau nak dapatkan real time, okay, real time Malaysia Bursa MYX, first syarat dia kena gunakan pro dan ke atas. Okay, tak boleh guna basic, basic tak dapat. Okay, tak perlu merayu lah, memang tak dapat punya. Basic memang tak dapat nak ambil data tu kan. At least gunakan pro dan ke atas baru boleh ambil data. Okay, baru boleh ambil data. Baru boleh subscribe data MYX. Okay. Jangan subscribe data FTSE. Kalau tuan-puan nak tengok saham, FTSE itu untuk indeks. Okay. Kalau kita ambil untuk indeks punya, macam mana kita nak tengok data-data untuk counter kan? Ini ramai silap. Okay. Macam mana kita nak upgrade? Okay, katakan tuan-puan dah ambil yang, okay, katakan tuan-puan dah ambil yang, okay, saya tengok sini paling depan sekali kan. Kita tengok yang bahagian harga ni kan. Katakan tuan-puan dah ambil plan pro punya kan. Dah ambil ni, turun taraf pun boleh kan. Tak perlulah turun taraf. Okay. Dah ambil yang pro ni. Lepas tu kita dah dapat dah features yang ada dalam pro. Dia ada 5 petunjuk, 2 carta, 1 tertingkap. Apa ni ya. Dan lain-lain lah kan, nak memudahkan. So setelah ambil ni, tuan-puan kena ingat, apabila kita ambil Pro Plus dan Premium, apa yang dia bagi adalah dia cuma bagi features. Okay. Dia bagi features. Saya tulis kat sini. Dia bagi features untuk digunakan. Tak termasuk data bursa MYX real time. Itu kita kena faham. Dia cuma bagi features untuk kita gunakan dekat trading view. Features ni adalah yang inilah. Boleh tengok 10 petunjuk. Kalau petunjuk tu indicators lah kan. Untuk kalau Pro Plus. Kalau Premium 25 indicators, 8 carta, 1 paparan. Kalau Pro Plus 4 carta. Kalau Pro 2 carta kan. And then dan lain-lain lah macam berapa device. Kalau Premium boleh buka 5 device serentak. Kalau Pro Plus 2 device serentak. Device ni alat ya, komputer atau laptop atau telefon lah kan. Kalau Pro biasa 1 device. Okay. Bilangan susu atau carta yang disimpan Pro 5, Pro Plus 10, Premium Infinity. Seberapa banyak carta yang kita dah buat kajian, kita save, dia akan ada lekat dekat kita punya kajian. Okay. So dia tak perlu dah nak ulang-ulang buat lukisan yang sama lah pada mana-mana carta kan. Okay. Dan lain-lain lah tuan-puan boleh baca lah. So semua tu adalah features. Okay. Ataupun ciri-ciri yang diberi apabila kita dah subscribe TradingView. Okay. Dia hanya bagi features-features tambahan sahaja berbanding dengan basic. Kalau basic ni dah lah delay kan 15 minit. Lepas tu pula boleh guna 3 sahaja indicators kan. Lepas tu bila kita dah buat kajian chart dia tak save. Sebab dia hanyalah basic punya ataupun yang free punya kan. Yang free banyaklah kekurangan dia. Tapi kesemua sekali tidak datang dengan real time data. So kalau tuan-puan perasan dia akan ada kecil je dekat sebelah atas dekat sini. Dia akan nampak D, huruf D yang warna orange.
Maksudnya kalau tuan puan tekan yang D yang warna orange tu, dia adalah delay. Okey, delay. Delay tu dia delay sebanyak 15 minit. Kalau sekiranya kita nak intraday, orang lain dah TP, kita baru nak tengok entry dekat mana. Kan? Kalau delay 15 minit, janganlah tuan puan paksa diri untuk intraday. Okey? Sebab dia akan makan diri. Kalau nak swing masih okey lagi, make sure swing tu kena swing yang betul-betul lama lah kan. Jangan swing sehari dua, memang terkena jugalah. Kalau nak swing yang lama dalam seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, then okey. Kalau guna yang basic sebab dia delay kan. Kalau nak yang betul-betul okey, sepatutnya kena subscribe lah. Okay, kena subscribe. And then ambil data. Okay, mana nak ambil data? Tu soalannya kan yang tadi tu kan. Mana nak ambil data? Bila dah ambil Pro ataupun Pro Plus ataupun Premium, tuan puan kena scroll paling bawah sekali. Biasanya kita malas kan nak scroll ni kan. Okay, scroll bawah sekali. Tengok dekat sini, langgan pasaran masa nyata. Ni. Take note apa yang saya cakap ni. So sebab sini selalu kita terlepas. Okay, ambil ni langgan pasaran masa nyata. Okay, langgan terus untuk 1 tahun lah kan. Satu tahun terus. Kalau sekiranya tuan puan nak tengok data-data Malaysia punya bursa, terus pergi dekat Malaysia punya data. Jangan ambil yang FTSE, ini untuk indeks sahaja. Saya ambil ni sebab saya pun buat kajian tentang indeks. Kalau tuan puan nak ambil yang bursa Malaysia punya stok sahaja, ambil yang ini. MYX, saham, indeks dan hadapan. Hadapan ni maksudnya futures. Okay? Sama ada kelapa sawit kan ataupun gold ETF kan. Ada kat dalam ni. Okay? So ambil yang ni tick. Okey, tick ni saya tak boleh dah lah nak tick sebab saya dah langgan dah. Dia punya cost dia adalah $1 sebulan. Kalau kita ambil setahun, maksudnya kali 12 lah. So kita kena bayar lah $12 setahun untuk data. Tak mahal sangat. Okey, tak mahal sangat. $12 kali 4. Okey, baru berapa je? RM50 lebih kurang lah kan. Okey, untuk data masa nyata. So tak adalah tuan puan macam terlambat 15 minit. Orang lain dah exit, dah TP, dah profit dah. 15 minit yang lalu, kita punya chat baru sampai ke situ. So macam mana? Kan? So janganlah terlampau berkira sangat kalau sekiranya kita nak betul-betul trade dengan professionally, nak trade dengan systematically, ambillah data. Okay, ambil data. And then sekurang-kurangnya ambillah yang pro. Okay, janganlah terlampau berkira sangat. Okay. Kalau kita baru nak berkenalan tak ada masalah. Kalau tuan-puan baru je nak mula belajar buat technical analysis dan sebagainya, okey, nak pakai yang basic tak ada masalah. So belajar-belajar dululah kan cara nak pakai dan sebagainya. Tapi kalau dah memang niat nak buat profit, okay, niat kita nak buat profit, jangan berkira sangat untuk gunakan tools yang bagus. Contoh kan, sebagai contoh paling mudah lah kan, kalau kita nak pergi berenang, berperang lah berperang. Kalau kita nak turun ke medan perang kan, so kita turun dengan tak ada pakaian apa semua. Turun macam tu je kan. Tak ada senjata, tak ada pakaian, semua tak ada kan. Maksudnya kita menjadi mangsa lah. Kita akan ditembak lah sebegitu sahaja kan. Kita menyerahkan diri kita untuk dibelasah. Macam tu. Okay. At least kita kena ready kan. Sekurang-kurangnya ada pakaian, ada baju kalis peluru, ada senjata kan, ada apa ni, senapang ke apa ke, saya tak tahu sangat lah, kena tanya askar-askar lah. Mati katak, betul lah. Itulah. Okay, so at least prepare. Okay, at least prepare. Itu dari segi tools. Tapi kalau ada tools sahaja, tapi tak ada ilmu untuk gunakan, okay, tools yang ada pun masalah juga kan. Kalau ada tool, ada senapang, tak reti nak reload, tak reti nak tekan, tak reti. Macam mana kan? Sama jugalah. Sama juga dengan trading platform ni. Trading platform ni sebenarnya amat penting dan berguna. Terlampau banyak information yang ada dekat trading platform tu. Tapi ramai yang tak tahu. That's why saya ambil inisiatif untuk explain benda ni.
mungkin kalau tuan-puan yang dah terlepas kita punya topik-topik yang sebelum-sebelum ni, saya dah terangkan dalam topik M+ platform familiarization untuk kita belajar cara untuk pakai platform. Okay, M+ platform. So kurang-kurangnya bukan setakat tuan-puan tahu nak tekan deposit, withdraw, buy dengan sell sahaja. At least tuan-puan tahu apa maksud information yang ada kat dalam tu. At least, okay, at least kita tahu. Ini tak adalah kita macam buta-buta je kan, kita masuk pasaran tak ada apa, tak tahu apa-apa. Orang tekan buy, kita tekan buy, orang tekan sell, kita tekan sell. Kadang semua orang bising-bising buy, kita pun buy. Orang lain semua bising dah sell, kita tak tahu apa kan. Tiba-tiba kita sell, harga dah dekat bawah betul dah kan. Orang lain dah sell kat atas, kita sell kat bawah. Buy high, sell lower. Buy high, sell low. Itu masalah yang berlaku kalau kita terikut-ikut dengan orang lain. Okay, that's why kena faham. Kita kena tahu kita nak buy kat mana, nak sell kat mana tu, nak kena belajar kan sebenarnya. Okay, tu. So, apa lagi yang penting yang ada dekat TradingView, itu yang asas. Okay, itu yang asas. Kurang-kurangnya tuan-puan tahu mana nak tengok data dia. Once dah ada data, barulah kita belajar macam mana cara nak gunakan TradingView tersebut. So malam ni saya tak cerita detail dah lah sebab saya dah plan nak buat satu topik asing khas untuk TradingView. Kita baru je last week, kita baru sentuh tentang pengenalan kepada TradingView. So akan ada next topik lain yang saya akan pergi lebih detail lagi lah macam mana cara nak baca features yang ada dekat TradingView. Cuma saya cuba untuk tidak share teknik. Okay, teknik ni biasa orang tak share lah kan. Kalau nak belajar teknik kena tuan-puan faham lah kan, kena belajar dalam group lah. Okay, saya tak ajar lah secara open teknik yang kita pakai, especially macam mana cara nak kira Elliott wave kan. Nak entry exit tak ada masalah sebab entry exit memang dah ada dekat signal. So indicators tu dah tunjuk dah mana entry mana exit tu, tak ada masalah kan. Cumanya tuan-puan tak adalah entry exit signal tu. Yang ni saya just bagi untuk ahli group sahajalah kan. Okay, at least tuan-puan tahu nak interpret chart tu, bukan nak tengok chart ini sahaja. Maksudnya kita nak tengok apa fungsi yang ada kat sebelah kanan ni semua dari atas sampai bawah. Ini fungsi yang ada kat atas ni, okay, dari kiri ke kanan semua sekali. Kalau tengok saya punya mouse ni kan, ni saya gerak-gerak ni. And then nak tengok apa fungsi yang ada dekat sini. Untuk kita faham macam mana cara nak buat chart interpretation, nak kena tahu ni semua ni, benda-benda ni kan. And then dia punya lukisan-lukisan ni, mana nak ambil channel kan. Sebab kalau tengok saya buat channel kan, senang-senang je saya ambil dekat sini kan. Tapi kalau tuan-puan nak ambil, tiba-tiba dah bela dah. Mana channel tu nak ambil kat mana kan. Mana dia punya button dia kan. And then nak buat lukisan, nak buat kotak ke apa semua sekali, nak buat wave ke apa semua sekali. Benda tu nak kena tahu juga kan. Nak letak pembaris lah, nak hide lukisan lah, segalanya kan. And then bila dah lukis nak delete kat mana. And then kat bawah-bawah ni apa benda dia kan. And then nak tengok ni, nak tukar-tukar bursa ni pun kadang tak tahu kan. Sebab masa mula-mula kita daftar TradingView, dia akan keluar Apple. Nak tukar daripada Apple ke ada tak kaunter-kaunter kat Malaysia yang nama buah? Tak ada bintai je kan. Petai tak ada. Kaunter petai, kaunter nenas tak ada. tak ada nama buah. Dekat US ada Apple, Malaysia tak ada. Jering ke? Tak ada. Tak ada. Contoh macam tu lah. So kalau kita nak tukar ni daripada, ni saya tunjuk je lah, daripada US punya market nak tukar kepada Malaysia punya market, nak tukar kat mana. Itu pun nak kena belajar. Okay. So relax je. Okay, relax je. Kita belajar perlahan, step by step, jangan risau. Cumanya saya cuba limitkan lah. Okay, saya cuba limitkan. Saya tak akan ajarlah dari segi teknik-teknik apa benda-benda yang penting-penting yang saya dah ajar dalam group online coaching tu, saya tak ajarlah secara open macam ni kan. Macam tak adil lah pula kan. Okay. Ini exchanges. Kalau nak ambil semua exchange kat sini lah. All exchanges. So adalah kat situ. Okay. Semua saham yang ada ni, Apple, Tesla, SPY dan sebagainya lah. Okay. Ni kalau nak ambil yang Malaysia saja, tukarlah kat sini. Okay. Ambil Malaysia. Tapi dengan syarat kena delete dahulu nama dia tu. Kalau tak delete nama dia, macam mana dia nak keluar kan. Macam puncak hari ni naik lagi tapi dah sangkut dekat puncak dah. Okay. Siapa yang sangkut kat puncak tu, nak buat macam mana lah kan. Sebab dia dah ada exit scanner dah pun tadi kan. Semalam pun dah ada. Okay. Tengok daily dia macam mana. Sama juga.
daily dia pun dah ada. Okey. Itulah sebenarnya apa yang saya nak cerita tentang TradingView. Okey, ahli-ahli group ada soalan nak tanya? Rakan-rakan dengan Facebook ada soalan nak tanya? Okey, saya tunggu kalau tak ada. Sementara itu, kalau sekiranya tuan-puan baru nak daftar TradingView tapi tak ada lagi dia punya link dia, ada saya share dalam ni. Okey, ada saya share dalam grup public Telegram ni. TradingView. Okey. Cari je kat dalam ni. Kena guna search lah. Okey, guna search function. Even saya dah buat video dah pun sebenarnya. Okey, saya ambil je ni, copy ni saya letak dekat bahagian bahagian komen tu, nanti tuan pun boleh tengok. Entry exit to special features. Itu memang special lah sebab saya buat sendiri. Yang entry dan exit ni saya buat sendiri. So memang tak ada lah kalau dalam TradingView ni, sebab ini adalah salah satu daripada kelebihan yang TradingView bagi. Kita boleh buat kita punya script indicator kita sendiri. Okay. So, kena belajar lah nak buat coding dia macam mana kan. Coding tu saya tak ajar lah, tapi sebab saya dah buat ni siap-siap, tuan-puan kalau nak guna boleh guna je. Cumanya kena masuk grup lah. Okay. Dalam grup saya bagi. Okay. Dalam grup saya bagi. Sebelum saya lupa, untuk sertai grup kan, untuk sertai grup online coaching ni, saya akan bagi semua indikator semua sekali ni. Tapi dia punya yuran dia untuk sertai grup ni, memang yuran dia sekali je seumur hidup kan. Bayar sekali je seumur hidup. Cumanya yuran dia untuk tahun ini last lah. Okay. Untuk tahun ni last sampai akhir bulan 12 ni. Tahun depan saya nak naikkan yuran dah. Sebab saya tak boleh kekalkan harga lama sebab saya dah tambah banyak indicators. Saya dah tambah banyak syllabus yang baru. And then saya nak tambah next year, saya nak tambah syllabus value investing. Which is value investing ni saya bayar mahal nak belajar. Takkan saya nak bagi free je kan, tuan-tuan nak belajar, tak adil lah pula kan. Kalau promote kelas dapat commission, yes ada saya punya affiliate. Tengok balik dekat saya punya laman web, ada link affiliate. Boleh join. Join jadi affiliate, and then boleh promote, saya bayar. Ada commission. Repeat alert untuk entry exit. Memang dia repetition lah, dia repetitive. Dia bergerak mengikut pasaran. Okay, kalau pasaran bergerak, dia bergerak. Ada entry, ada exit, ada exit. Okay, sebagai contoh kan, kita tengok counter apa. Yang tadi yang naik tinggi tadi Vivocom kan. Okay, Vivocom. Kita tengok for hourly. For hourly dia dah ada entry tau. Dia kat sini. Sebab dia dah lama drop. Sini memang antara tak valid lah. Sebab dia dalam bearish. Baru je nak start bearish kan. Kita nampak kan dia punya signal bearish dia tu. Okay. And then kalau gunakan 3SUTC, kita nampak ni kan strong bearish. Tapi dia dah makin kuncup. Okay. And then dia ada entry signal. Itu adalah entry yang baru. Entry yang bagus. Sebab dia dah makin kuncup, dia ada entry signal, that's why dia naik. And then dia ada exit signal tu, kena hati-hatilah. Okay. Ada saya promo nak daftar akaun CDS melalui saluran orang tua ni dapat tapi di reject sebab masalah. Penyata bank rasanya apa perlu buat? Kena buat correction lah. Letak penyata bank yang baru lah. Maksudnya yang diterima oleh M+. Kalau tak sure, PM saya lah dekat Telegram. Nanti saya tengok apa penyata bank yang tuan upload. Takut penyata bank tu nama tak sama dengan nama dekat IC ke, ataupun nombor akaun tak jelas ke, ataupun tak ada nama bank tak jelas, nama bank yang tak tahu, ataupun kalau kita pakai Maybank Islamic tapi penyata bank kita Maybank Islamic tapi dekat form kita tulis Maybank sahaja, tak ada Islamic. Itu kena reject juga tu sebenarnya. Kalau terlepas entry kena putih, kena selepas tu boleh entry lagi. Yes, ada re-entry. Sebagai contoh, kalau sebelum ni saya ambil counter lain, counter yang cantik sikit lah, macam Mr. DIY lah. Kita ambil contoh macam Mr. DIY. Okay, Mr. DIY ni dia tak nampak entry sebab entry dia awal kat sini. Masa ni candle tak mencukupi lagi untuk signal tu muncul. Kalau kita tengok 1 hourly,
baru kita akan nampak entry signal di awal dekat sini. Okay, nampak tak? Okay, nampak. Dia punya entry signal kat sini awal. Lepas tu dia naik, dia ada exit tu kan. Ada re-entry. Exit, re-entry. Exit, re-entry. Exit, re-entry. Exit, re-entry. So kalau dalam uptrend, memang entry exit signal ni accurate. Okay, accurate. Cuma dalam downtrend kena hati-hatilah. Okay, downtrend ni apa pun tak jalan kan. So that's why kita ada trend punya ni, indicators kita nak tengok. Sebagai contoh tadi macam bintai ni. Kalau kita tengok kan. Sekarang ni dia baru je nak masuk dalam downtrend kan. Dekat sini kalau ada apa-apa signal ke apa semua kena betul-betul check betul ke tak signal tu, valid ke tak valid. Sekarang dia drop sebab dah ada exit signal. So sekarang dia dah masuk dah dalam bearish punya zone kan, warna merah ni kan. So kena hati-hatilah dekat situ. So kalau sekiranya dia dah lama merah and then tiba-tiba dia dah ada entry signal, then baru dia okay. Dengan syarat kita dah dapat jangkakan dia punya bearish zone dia tu dah mula nak habis. Okay, dah mula nak habis then okay. Kalau dia lama lagi nak habis, kita kena hati-hatilah dekat situ. Okay. Cumanya kenapa saya promotekan TradingView ni, sebab dia banyak features dan dia menarik lah sebenarnya. Okay. User friendly tak user friendly tu tuan puan lah kena guna. Kalau dah biasa guna dia friendly lah. Kalau tak biasa guna tak friendly lah. Macam tu je sebenarnya. Okay. Ali Guru ada soalan tak? Ada charting platform yang bagus ke selain TradingView? Tak tahu. Setakat ni saya jumpa TradingView yang terbaik lah untuk saya lah. Okay. Kalau tuan puan dah jumpa yang lain yang lebih bagus, boleh gunalah. Tak ada masalah. Bagaimana nak pin semua time frame sebaris? Saya langgan pro. Nak pin semua time frame sebaris. Oh, ni senang je. Buka time frame ni. Tengok ni. Buka time frame ni. Nampak tak yang bintang-bintang ni kan? Bintang-bintang di angkasa. Okey, nampak tak ni? Saya tekan bintang ni. Kalau saya untick bintang-bintang ni semua, dia akan hilang. Okay, nampak? Tinggal 1 minit, tinggal 1 hari je. Kalau saya tick semua bintang-bintang yang ada, 1 minit, 5 minit, 15 minit, 30 minit, sejam, 4 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, dia akan muncul semua kat sini. Itu je cara dia, senang je. Okay. Sama juga dengan template. Kalau template ni, tuan puan dah buat template kan, tuan puan tekan bintang dia, dia akan nampak dekat situ, kat atas tu. Tu. Nampak tak? B ni untuk basic, F ni untuk FE2, F ni untuk Fuji. Kalau saya tekan M mat ni, dia akan muncul M dekat situ. Mat 88. Itu cara dia. Okay. Tak apa, ini nantilah kita akan go through step by step. Cuma kalau nak tanya sekarang, tanya je lah. Sementara kita ni. AQVA je. AQVA. Apa ni? AV car. AV car ke AQVA? Macam mana nak guna penyaring saham dalam TradingView? Tadi saya dah tunjuk dah tadi awal-awal tadi. Mungkin terlepas. Boleh tengok balik. Okay. Tunggu habis ni. Live ni nanti tuan tengok balik. Dari awal. Ulang balik cara nak set up alert exit signal. Tak boleh. Sebab alert ni, entry exit signal ni saya punya je. Saya dan ahli-ahli group punya sahaja. So kalau tuan puan nak guna, kena sertai group lah. Okay, kena sertai group. Dalam group saya bagi semua sekali. Kita ada lebih daripada 20 indicators yang saya dah buat dah. Tapi tak adalah nak gunakan 20 semua sekali kan, sekaligus. Saya pun guna, saya tukar-tukar je. Kadang saya pakai Fuji. Kalau saya dah malas nak pakai Fuji, saya tutup lah. Saya pakai 3S UTC. Kalau saya malas nak pakai 3S UTC, saya tutup. Saya pakai ZZ2 sahaja. So at least ZZ2 ni pun kita dah nampak dah. Automatic support dekat mana, automatic resistance dekat mana, dia punya down candle reversal down signal dekat mana, candle reversal up signal dekat mana, dia punya zigzag dia, adakah dah cukup wave dia ke, belum cukup wave dia ke. TradingView dengan KLSE screen dia beza? Yes. Syarikat lain-lain tak sama. Dia contoh macam KWSP dengan KWAP lah. KWSP kumpulan wang simpanan pekerja kan. KWAP kumpulan wang apa entah
ataupun KWSP dengan LTAT. LTAT khas untuk tentera, KWSP untuk selain daripada tentera. Tu beza dia. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Saya rasa Wan Tanah Merah ni tu tanya AQVA kot kan. AQVA tu lain, dia gunakan share investor punya coding, tak sama. Saya pakai TradingView punya coding, memang tak sama lah. Okay. Okay Tuan Halim, okay. Nampak dah cara nak set tu dia punya time frame tu. Cepat soalan-soalan. Nak pakai TradingView kena tanya kan? Tanya. Baru tahu kan. Kadang nak tekan apa, nak letak dua paparan ke apa semua kan. Okay, kalau tak ada soalan sampai situ dahulu. Saya ingat insya-Allah kalau tak ada apa-apa halangan, besok saya nak buat sesi diskusi counter. Ini je sebenarnya yang tuan-puan nak tunggu kan, sesi diskusi counter kan. So at least kita nak tengoklah apa counter yang okey, yang tak okey, kita tengok besok. And then saya nak discuss juga, kita macam biasalah, kita tengok index dahulu, and then kita tengok sectorial index, baru kita tengok counter. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan dah, kita tangguhkan sampai di situ dahulu. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Semoga perkongsian umum ni consider umum lah kan, kita tak pergi very detail. Semoga perkongsian umum pada malam ini bermanfaat untuk tuan-puan untuk mula belajar cara nak pakai TradingView dan sebagainya. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.